Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pagi ini kita akan memulakan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jika ikut kitab Ustaz, dia adalah bab 144. Dan jika mengikut kitab percetakan KBC, dia adalah jilid 2 bab 14 di muka surat 17. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dari Allah, atas hidayah, petunjuk dan taufik bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini, Jumaat pagi ini, kita dapat menyambung kembali beberapa tempoh kita telah berhenti membicarakan tajuk tentang Fadail A'mal. Namun hari Jumaat pada pagi ini kita akan memulakan pengajian yang baru yang kita merujuk kepada satu kitab. Kitab itu namanya adalah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bermaksud taman-taman bagi orang-orang yang saleh. Okay. Kitab Riyadhus Shalihin pengarangnya adalah Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Okay. Kalau kita dengar pengajian Riyadhus Shalihin, maka ia boleh dikaitkan dengan merujuk kepada sebuah kitab namanya Riyadhus Shalihin. Okay. Kitab Riyadhus Shalihin ini sebenar-benarnya adalah kitab yang menghimpunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kitab Riyadhus Shalihin dia sebenarnya adalah kitab himpunan hadis-hadis Nabi. Okay. Justru itu apa yang kita akan pelajari ini sebenarnya adalah belajar hadis Nabi yang dihimpunkan, yang dikumpulkan oleh Al-Imamu An-Nawawi. Kemudian hadis-hadis itu diletak di dalam sebuah kitab dan kitab tu namanya Riyadhus Shalihin. Okay. Saya perlu menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan tidak terkeliru antara kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab belajar hadis. Sebab biasanya kalau dia belajar Riyadhus Shalihin, dia tidak perasan, mungkin kita tak nampak dengan jelas kitab tu sebenarnya kitab apa. Sebab kita selalu sebut belajar kitab. Tapi dia tak tahu kitab tu tentang apa, kitab tu memuatkan tentang perkara apa. Oleh justru itu saya perlu menerangkan bahawa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Okay. Hadis-hadis Nabi yang dihimpunkan oleh Al-Imamu An-Nawawi ini
Kesemua sekali, kalau saya merujuk kepada kitab asal dalam bahasa Arab, lebih kurang ada 1,900 hadis kesemua sekali. Maknanya kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang memuatkan 1,900 hadis. Okay, ini bermakna kalau sesiapa yang dia khatam belajar kitab Riyadhus Shalihin, dia akan mempelajari 1,900 hadis. Okay. 1,900 hadis tersebut telah diletakkan beberapa tajuk-tajuk besar dia. Setiap 1,900 hadis tu dia ada tajuk-tajuk besar. Kalau kita kata macam soalan ni, macam dia ada topik, lepas tu dia ada bab. Jadi tajuk-tajuk besar dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di bawah setiap tajuk besar tu dia mengandungi beberapa bab. Dia mengandungi beberapa bab. Kena faham dia punya struktur kitab tersebut. Okey. Bab-bab tersebut diletakkan mengikut topik-topik yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey. Topik yang kita nak belajar ini, topiknya adalah tentang pengurusan orang yang sakit sampai kepada orang yang sakit itu dia meninggal dunia, dia dimasukkan ke dalam kubur. Itulah topik besar yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu daripada topiknya. Kita kena beza antara topik besar dengan bab. Okey, di bawah topik cerita tentang orang sakit sampai nak menguruskan jenazah sampai kepada berada di alam kubur ini terdiri daripada 22 bab. Dia ada 22 bab. Jadi topik yang kita akan mula pada pagi ini adalah topik tadi, apa dia? Mudah je kita katalah topik pengurusan jenazah. Maksudnya kita kata topik cerita tentang jenazah, topik cerita tentang orang mati. Mudah kita letak ringkasannya seperti itu. Okey, di bawah topik tersebut mengandungi 22 bab. Ada 22 bab. Okey. Bab yang kita nak belajar pagi ini adalah bab yang ke-144. Okey, kenapa 144 bab? Okey, begini saya terangkan. Dengar baik-baik. Okey, Riyadhus Shalihin ini, okey, tadi kita dah terangkan, dia adalah kitab hadis. Okey, kitab hadis tersebut telah diletakkan, diasingkan mengikut topik-topik besar. Okey, setiap topik itu mengandungi beberapa bab. Okey. Kalau kita lihat dalam Riyadhus Shalihin ini, kesemua sekali bab ada berapa? Okey, Riyadhus Shalihin ia mengandungi 372 bab. Dia ada 372 bab. Okey, itu kesemua topik ada 372 bab. Okey. Bab yang kita nak belajar di bawah topik pengurusan orang yang mati ni, cerita tentang alam kubur ni, ada dia bermula daripada bab 144. 144 dan dia akan tamat pada bab yang ke-165. Jadi cuba tuan kira daripada bab 144 sehingga bab 165. So ada berapa bab kesemua sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan memiliki kitab terjemahan Riyadhus Shalihin,
Sebenarnya ia bergantung kepada bagaimana penerbit yang menterjemahkan kitab Riyadhus Salihin tu dia nak buat macam mana. Tetapi sepatutnya kalau dia terjemahkan versi yang penuh Riyadhus Salihin, sepatutnya memang akan ada bab yang ke-144, tajuknya menziarahi orang sakit. Okey, maknanya Al-Imam An-Nawawi ni ketika dia letakkan hadis-hadis yang ada kaitan tentang pengurusan jenazah, orang yang berada di dalam kubur, Al-Imam An-Nawawi dia letak dulu bab yang awal-awal adalah bab menziarahi orang sakit. Okey, kenapa bab tu nombor 144? Kerana sambungan daripada bab yang mula-mula kitab Riyadhus Salihin tu. Sebab tu dia dah masuk jadi bab yang ke-144. Okay, kena jelaskan dulu bab ini. Sebab tu nak belajar ni, kita ni kalau boleh biar tahu kita belajar apa, kita ni struktur pembelajaran kita bagaimana. Dalam belajar, kita jangan ambil konsep tangkap muat. Yang kalau jenis belajar tangkap muat, asalkan ada cukup. Nak cakap apa, cakaplah. Yang ini sampai bila-bilalah pembelajaran kita akan jadi cacah merbak. Sebab itu, kita kena susun baik-baik dia, satu persatu. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan lihat. Tuan-tuan survey, pergi tengok orang belajar di masjid, di surau, di tempat-tempat pengajian, kadang-kadang tidak ada struktur. Kan? Kata orang, karam cukuplah macam tu. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi pendekatan yang kita akan gunakan, kita kena tahu. Kita guna kitab apa? Kitab itu tentang apa? Lepas tu kita dah sampai bab yang keberapa. Jadi setiap pengisian ini saya akan sebutkan. Bab yang keberapa, hadis yang keberapa. Okey, jadi saya harap tuan-tuan jelas mengapa kita terus pergi kepada bab 144. Okey, jadi tuan-tuan ada berbeza kitab terjemahan ya. Kitab terjemahan ni dia kadang-kadang penerbit tu saya pun tak faham. Mungkin dia yang menerbit tu mungkin dia tak faham sebenarnya. Jadi Salihin tu kita Arab dia macam mana. Asalkan dia boleh jual, dia boleh jual. Tapi sangka baik kita ya. Sangka baik kita mungkin pihak yang menerbitkan tu dia tak tahu struktur tu menyebabkan ada setengah kitab terjemahan Riyadhus Salihin dia langsung tak tulis. Dia tak tulis langsung bab tu nombor berapa. Langsung tak ada. Tapi tak apa. Okey, saya akan senaraikan nanti pada tuan-tuan dan puan-puan senarai bab 144 sampai 165. Dan setiap bab tersebut saya akan senaraikan beberapa hadis yang ada pada setiap bab. InsyaAllah nanti saya akan sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, bab ke-144 yang kita nak pelajari pada pagi ini mengandungi 7 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pada bab yang berikutnya. Bab 145 ada beberapa hadis. Bab 146 ada beberapa hadis. Okay. Ini bermakna setiap bab mengandungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah faham, kita akan dapat mengetahui rupa-rupanya kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi yang telah diletakkan bab-babnya. Itulah kitab Riyadhus Salihin. Okey, saya harap jelas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita memulakan pengajian kita dengan bab 144 yang merupakan bab yang pertama, topik tentang pengurusan jenazah, cerita tentang perkara di dalam kubur. Itu bab yang pertama.
Baik, tuan-tuan dan puan, setakat ini ada apa-apa pertanyaan? Sebab kita tak meminta kepada siapa yang nak ikut pengisian ini untuk dia beli kitab Riyadhus Salihin itu, sebab masing-masing dah ada kitab Riyadhus Salihin. Cuma kalau tuan-tuan ada persoalan nak tanya tentang bab, tentang tajuk, mungkin sebelum ni tuan-tuan dah pernah mengikuti pengajian kitab Riyadhus Salihin, okey, ada apa-apa persoalan, bertanya. Sebab ini sangat penting sebenarnya. Sebab saya tidak lagi mampu untuk menyediakan nota rujukan seperti yang sebelum-sebelum ini kita belajar Fadail Amal. Okay, jadi kita semua sangat bergantung kepada kitab yang terjemahan kitab As-Salihin. Jadi saya harap moga-moga tuan-tuan dan puan ada kitab As-Salihin. Cuma kalau berlainan bab tu tolong maklumkan. Baik tuan-tuan dan puan, ada apa-apa? Silakan. Tak pusat. Kalau tak ada nota pun, most of us dah ada kitab, Ustaz. Yang penting nak dapat kelas Ustaz tu. Untuk Ustaz memperhuraikan segalanya. Okey, Ustaz ya? Okey, saya harap tuan-tuan dan puan tak ada kesukaran ya dalam mencari tajuk yang kita belajar. Sebab kita belajar ni sebab kita nak tengok hadis tersebut. Jadi nak tengok hadis tersebut nanti nak kena rujuk. Jadi apabila tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan kena tahu, saya nak rujuk kat mana ni? Saya ada kitab, tapi kat mana hadis yang kita bacakan itu? Sebab itu setiap kali tindakan langkah awal, insya-Allah nanti saya akan sediakan bab, senarai bab dan hadis-hadis saja. Hadis nombor 1 tentang apa, hadis nombor 2 tentang apa. Tapi saya tak dapatlah nak menyediakan matan hadis dan juga terjemahan kepada matan hadis. Cuma kita boleh sediakan untuk peringkat awal senarai bab dan juga senarai hadis. Jadi setiap kali kita belajar nanti kita akan sebut, okey, bab ini hadis nombor berapa. Okey, kalau tuan-tuan tiada persoalan, maka kita terus kepada bab 144, menziarahi orang yang sakit. Okey, bab ini tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, beliau telah menghimpunkan, beliau telah meletakkan ada 7 hadis di dalam bab yang ke-144. Okey, saya apabila menyampaikan, saya akan buat banyak sisi pengulangan. Saya akan sebut banyak benda yang saya akan ulang supaya tuan-tuan jelas, tuan-tuan faham. Ya, supaya tuan-tuan lepas belajar, tuan-tuan boleh menyampaikan kembali apa yang telah kita pelajari. Sebab tu saya suka menggunakan pendekatan, saya akan mengulang-ulang apa yang saya sebutkan. Dan saya akan sebut satu persatu. Jadi tak perlu kita terkejar-kejar. Baik, tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang pertama di dalam bab 144. Okey. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang datangnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Okay. Sahabat Nabi namanya adalah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Okay. Beliau mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami. Okey, Al-Bara' bin Azib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka, patut dia kata memerintahkan kami. Okey, Nabi perintah buat apa? Okey, nombor 1, Nabi sallallahu perintahkan bi'iyadatil maridhi. Yang pertama adalah untuk menziarahi orang yang sakit. Okey, ini perintah yang pertama daripada perintah-perintah Nabi. Yang kedua adalah wattiba'il janazati, iaitu
mengikuti jenazah ataupun menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Itu perkara kedua yang Nabi perintahkan. Yang ketiga adalah watashmitil atisi, iaitu mendoakan orang yang bersin. Okay, orang yang bersin. Nombor 3. Maksudnya kalau ada rakan kita, sesiapa di sekeliling kita, jika dia bersin dan jika dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Nabi perintahkan kepada kita untuk mendoakan orang yang bersin itu dengan doa Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Okay, itu adalah perintah nombor 3. Perintah yang keempat, kata Nabi SAW, adalah wa ibraril muqsimi, iaitu membantu orang lain menepati sumpahnya. Maknanya, kalau ada mana-mana rakan kita, ahli keluarga kita, sesiapa pun di kalangan Muslim yang telah bersumpah dengan nama Allah untuk dia buat sesuatu, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk tolong orang itu supaya dia dapat memenuhi sumpah yang telah dia perakukan. Sama ada kita ingatkan dia dulu dia pernah bersumpah ataupun kita bantu dia menunaikan apa yang dia sumpah. Termasuklah kalau dia ini kena bayar dari sudut sumpah dia. Itu termasuk perkara yang keempat. Kemudian sabda Nabi SAW kata Al-Bara' lagi, dia kata yang kelima, Nabi memerintahkan kepada kami wa nasril mazlumi, menolong orang yang dizalimi. So kita tak boleh tengok je orang dizalimi, tidak hanya sekadar kata kesian orang yang dizalimi, tetapi kalau kita ada kemampuan, kita kena bantu orang yang dizalimi itu. Diambil haknya, dijatuhkan maruahnya, kan? Maka kita kena bantu dia dapatkan hak dia kembali. Kita, maknanya orang dizalimi ni kita boleh bantu dia dengan kita bantu dia bawa ke muka pengadilan sebab dia dizalimi. Kita bantu dia dari sudut hak-hak dia telah diambil. Itu termasuk juga makna membantu orang dizalimi. Kemudian yang kelima, sabda Nabi SAW, wa ijabati da'i, memenuhi undangan jemputan orang yang menjemput. Kalau tuan-tuan dijemput untuk menghadiri majlis sekian dan sekian, seperti majlis walimatul urus contohnya. Okey, kalau tuan-tuan dijemput, tuan-tuan dikehendaki untuk memenuhi undangan tersebut jika yang pertama, tiada mana-mana perkara maksiat di dalam majlis tersebut. Kalau ada perkara maksiat di dalam majlis tersebut, maka kita terkeluar daripada kena pergi majlis tersebut. Walaupun hadis ni kata kena pergi orang yang jemput kita datang, tapi kena tengok majlis yang macam mana. Dalam majlis tu ada apa. Yang kedua, jika kita benar-benar ada keuzuran, maka kita terkecuali daripada memenuhi undangan orang yang mengundang kita. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, adalah wa'id sya'is salam, menyebar luaskan salam. Banyakkan menyebut ucapan salam. Orang yang kita kenal ke, orang yang kita tak kenal ke, maka kita ini wajar dituntut untuk memberikan salam. Jika takut berlaku fitnah, memberikan salam mungkin bukan sesama mahram, itu mungkin dikecualikan. Tetapi kalau tidak ada sebarang halangan, maka kita kena memperbanyakkan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi dia ada buat satu topik besar. Dia ada buat satu bab yang besar cerita tentang memberi salam saja. Itu bab tu, topik tersebut kita bincang kemudian. Okey, hadis yang kita baca ini adalah hadis muttafaqun alaih. Maknanya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, hadis ini membuktikan bahawasanya salah satu daripada 6 perkara yang Nabi perintahkan untuk kita buat. Yang pertama sekali adalah menziarahi orang yang sakit. Jadi bab yang kita sedang belajar sekarang, bab 144 ini bab menziarahi orang sakit. Sebab itu kita kalau mengetahui ada orang yang sakit, kaum kerabat kita pula tu, rakan-rakan kita, rakan satu organisasi kita, jiran-jiran kita, maka kita kena usaha untuk pergi menziarahi. Kalau kita ada masa, kesihatan, diizinkan untuk datang, kan, tiada apa-apa masalah, maka sewajarnya kita usaha untuk memenuhi salah satu daripada 6 perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua adalah hadis yang datangnya daripada diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, ini sahabat yang lain pula, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Okey, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, kata Nabi dalam hadis ini, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Okey, Nabi bersabda, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 5. Maksudnya Nabi kata hak ataupun tanggungjawab kita terhadap orang muslim yang lain ada 5. Okey, 5 itu yang pertama apa? Ruddas salami, menjawab salam. Yang pertama jawab salam. Sakit hati macam mana ke orang yang bagi salam tu ke, nyampah macam mana sekalipun, kita perlu menjawab salam dia. Perlu menjawab salam dia. Okay, jawab salam. Sama ada salam, tapi jawab salam ikut kepada macam mana dia menyampaikan salam. Kalau dia bagi jawapan yang pendek, salam pendek, Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikumsalam ataupun jawab lebih panjang. Okey, itu kita akan belajar insya-Allah dalam bab salam. Okay, itu nombor 1 daripada 5. Nombor 2, wa'iyadatul maridi, menziarahi orang yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, iaitu mengikuti jenazah tersebut sehingga ke tanah kubur. Yang ini yang ketiga ni, menghantar jenazah ni ke tanah kubur, ini melihat kepada beberapa situasi lah. Kalau macam isteri suaminya meninggal, dia dalam tempoh iddah tu, itu terkecuali. Begitu juga dengan orang-orang perempuan. Kalau orang perempuan ni, kalau dia tidak ada keperluan yang mendesak, kena jaga beberapa perkara apabila nak datang ke tanah kubur. Okey. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ulang lagi, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Yang kelima, wa tashmitul 'atisi, iaitu menjawab orang yang bersin. Mendoakan orang bersin. Okey. Cerita tentang bab bersin ni ada satu tajuk
dalam kitab Riyadhus Shalihin, adab-adab menguap, adab-adab bersin. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi kita tak akan memperincikan lagi, cuma kita nak sebut bahawa di antara 5 hak seorang muslim kepada semua muslim yang lain yang dia perlu tunaikan, kalau tidak ada halangan, tidak ada keuzuran, maka dia perlu tunaikan. Antara yang kita sebut tadi, salah satu daripada yang 5 tadi adalah menziarahi orang sakit. Jadi kalau kita gabungkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, hadis kedua ni pun sebenarnya adalah muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang disepakati oleh 2 imam hadis yang besar, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okay, kalau kita gabung 2 hadis tu, hadis pertama kata ada 6, hadis yang kedua kata ada 5. Maksudnya kat sini, kalau kita gabung 2, maksudnya ada 6 lah. Sebab yang 5 tadi, dia sudah termasuk di dalam yang 6 hadis yang pertama tadi. Okay, saya harap tuan-tuan jelas tentang 2 hadis ini. Okey, dia punya pengajaran dia, saya rasa saya tak perlu detailkan sebab tuan-tuan dah faham sebenarnya daripada 2 hadis tadi apa yang kita dapat belajar. Iaitu memenuhilah setiap daripada perintah Nabi SAW tadi. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan hadis yang ketiga daripada 7 hadis kesemua sekali yang berada pada bab 144 ini. Okay. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sama datangnya daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa yang Nabi sabdakan? Okey. Saya akan terus kepada terjemahan hadis. Kalau saya nak baca matan hadis, kemudian baru nak baca terjemahan hadis, dia akan ambil masa yang agak lama sebab waktu kita agak singkat. Jadi izinkan saya untuk terus pergi kepada membaca, menyampaikan terjemahan daripada matan hadis. Baik, hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti akan berfirman. Maksudnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti Allah dia akan berfirman. Di hari kiamat. Allah firman apa? Allah kata, ya bani Adam. Allah kata, wahai anak Adam. Allah panggil kepada anak-anak Adam, wahai anak Adam. Kita termasuklah dalam anak Adam. Aku sakit. Tetapi kenapa kamu semua falam ta'udni? Kenapa kamu semua tak pergi jenguk aku? Tak pergi ziarah aku? Tuan-tuan, tunggu hadis ni sampai habis, nanti kita akan jelaskan. Okay, Allah berkata kepada manusia pada hari kiamat, Allah kata, aku sakit. Kenapa kamu semua tak pergi ziarah aku? Kemudian Allah berkata lagi. Okay, dalam hadis ni, manusia dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, bagaimana aku boleh menziarahi, menjenguk kamu, sedangkan kamu ni kan adalah Rabb sekalian alam. Okey, maknanya setelah Allah berkata kepada manusia pada hari kiamat itu, aku sakit, kenapa tak datang ziarah?
Maka ada manusia di hari kiamat itu, dia menjawab, dia bertanya kembali, macam mana kami ni boleh nak menziarahi engkau, wahai Allah, wahai Rabb? Sedangkan engkau kan Tuhan sekalian alam. Ya, kita kan tahu Allah Ta'ala ni sebenarnya tidak ada sebarang sifat lemah. Maha suci Allah daripada memiliki sifat kekurangan. Okay, jadi ada orang bertanya, maka apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah kata, Allah berfirman, tidakkah kamu mengetahui? Allah kata, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Allah jawab. Allah kata kembali, tidakkah kamu tahu? Allah kata, tidakkah kamu tahu bahawa hambaku si fulan telah jatuh sakit, tetapi kenapa kamu tidak menjenguk dia ketika dia jatuh sakit? Itu Allah kembalikan jawapan itu dengan Allah bertanya kembali kepada manusia. Kalian semua tahu ada hambaku ini dia sakit, tapi kenapa kamu tidak pergi menziarahi dia? Kemudian Allah lanjutkan lagi. Allah mengatakan, tidakkah kamu ni wahai anak Adam mengetahui sesungguhnya jika kamu pergi ziarah dia, jenguk dia, lawat dia, nescaya kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Jelas tak faham tak? Sebab kita kan tahu, sebelum ini kita pernah belajar antara doa yang mustajab adalah ketika kita menziarahi orang yang sakit ataupun orang yang meninggal dunia. Menziarahi orang sakit ni ada banyak kelebihan dia. Jadi, Allah kemukakanlah balik jawapan itu dengan Allah menganalogikan, hambaku ini ada yang sakit, kau tahu dia sakit, kenapa tak ziarah dia? Korang semua tahu kan, kalau orang yang sakit ini, kan, kalau kamu pergi ziarah orang yang sakit ini, kamu akan tahu aku ini berada di sisinya. Bukanlah kita nak mengatakan bahawa Allah ini memerlukan tempat ke dan sebagainya. Tapi kan Allah ini kan ada bersama-sama dengan kita. Jelas tak tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ni memberikan kita satu memberikan kepada kita dalil lain bahawasanya menziarahi orang sakit ni termasuk di dalam kamu yang dia punya kedudukan dia pun sangat-sangat besar. Kan, sehingga Allah bertanya kembali tentang apa yang kita dah buat di hari akhirat. Seolah-olah Tuhan kata, aku sakit, kenapa tak ziarah dia? Kenapa tak ziarah aku? Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita faham hadis ni, kalau kita dengar ada rakan kita yang sakit, kita cubalah usaha. Jika kita diizinkan untuk menziarahilah. Sebab ada setengah orang, mereka tak izinkan. Mungkin ahli keluarga tak izinkan. Mungkin pihak hospital tidak izinkan. Kerana ada beberapa keperluan tu tak apalah, ada halangan. Tapi kita mesti ada azam. Mesti ada niat yang kuat untuk menziarahi orang yang sakit. Baik, hadis yang saya baca ni adalah hadis riwayat Muslim. Hadis ni tuan-tuan dan puan ya, sebenarnya hadis ni dia ada lanjutan lagi. Dia ada sambungan dia. Tapi saya tak nak baca yang sambungan dia kerana sambungan hadis ini dia dah masuk bab memberi makan kepada orang lain. Memberi makan tu itu nanti kita akan belajar insya-Allah pada bab dia ada satu bab yang lain, bab memberi makan tu. Tapi kita ambil hadis tu dia ada dua, tentang ziarah orang sakit, tentang memberi makan.
Jadi kita berhenti, kita ambil pada menzahiri orang yang sakit. So hadis yang kita belajar ni tuan-tuan dan puan pagi ni, hadis yang ketiga ni dalam bab 144 ni, riwayat Muslim. Apa pelajaran yang tuan-tuan dan puan dapat ambil? Terutama hadis yang ketiga ni, apa kita dapat ambil? Okey, nombor satu, kita dapat belajar bahawasanya hadis yang ketiga tadi menunjukkan bahawa Allah ini berbicara kepada manusia, iaitu sifat apa bagi Allah? Sifat kalam. Kita kan mengetahui Allah itu berkata-kata. So hadis ini menunjukkan bahawa Allah itu dia berkata-kata kepada manusia. Macam mana cara dia berkata, wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Tetapi kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah berbicara, berkata-kata. Okey, yang kedua, apa yang kita dapat pelajari pada hadis ini? Yang kedua, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan jika kita berbuat baik, dan Allah tidak akan mensia-siakan mana-mana amal kebaikan yang kita lakukan. Sampai ke hari kiamat nanti, Allah akan ingatkan kita. Kalau boleh nanti di hari kiamat, kita tak naklah termasuk kumpulan manusia yang tidak pergi menziarahi orang sakit. Tetapi yang kita nak ambil, kita termasuk dalam kumpulan orang yang telah menziarahi, menunaikan kewajipan kita menziarahi orang yang sakit. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis tadi juga menunjukkan apa? Salah satu kewajipan kita kepada manusia adalah menziarahi orang yang sakit. Okey, daripada hadis yang kita belajar ni, kita dapat mengetahui bahawasanya hidup dekat muka bumi Allah Ta'ala ni, kita nak masuk syurga, nak dapat rahmat Allah, nak dapat redha Allah, kita tidak boleh meminggirkan. Okey, kita tidak boleh sekejap ya. Saya nak tutup suara sekejap. Okey, saya akan unmute-kan suara tuan-tuan dan puan ya. So kalau tuan-tuan ada soalan, saya minta nanti tuan-tuan dan puan maklumkan, nanti saya buka dan tuan-tuan boleh tanya secara tak langsung. Okey, tuan-tuan dan puan, daripada hadis 1, 2, 3 tadi menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh mengabaikan, tidak boleh mengambil ketidakpedulian. Kita kena cana, kita kena prihatin mana-mana orang Islam yang ada di sekeliling kita yang dia termasuk di dalam perintah Nabi itu. Yang kita khususkan pada pagi ini adalah tentang orang-orang yang sakit. Terutama kalau dia kaum kerabat kita, jiran-jiran kita. Okay, selagi dia Muslim, sangat dituntut untuk kita menziarahi orang yang sakit. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita terus pergi kepada hadis yang keempat. Dalam bab ini adalah hadis yang keempat ini datangnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Okay, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi Nabi kata, audul marida. Nabi kata, ziarahlah, jenguklah kalian orang yang sakit. Wa at'imul ja'i'a, dan berilah makan kepada orang yang dalam kelaparan. Wa fukul 'ani, dan lepaskanlah tawanan. Lepaskanlah tawanan ni. Okay, dalam hadis yang nombor hadis yang keempat ni,
Hadis yang keempat dalam bab ini, Nabi sebut ada tiga perintah Nabi. Yang pertama, Nabi kata, ziarahlah kalian orang yang sakit. Nombor dua apa? Memberi makan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang dalam kelaparan. Nombor tiga adalah melepaskan al-ani, iaitu melepaskan tawanan. Melepaskan tawanan di sini bermaksud kalau ada mana-mana saudara kita Muslim yang telah ditawan oleh pihak musuh, kan, maka kita kena usaha untuk lepaskan dia. Sama ada kita maksudnya kita kena tebuskanlah dia. Sama ada kita perlu bayar dengan wang ke, sama ada kita perlu buat perbincangan ke, kita kena bantu. Seperti mana contoh mudah, ada beberapa isu di negara kita, contohnya orang yang terperangkap, contohnya dia terperangkap di negara luar, kan, dia telah ditipu lah sekian, akhirnya dia dipenjarakan ke tanpa buat salah, ataupun dia telah dizalimi dan sebagainya. Maka kita yang ada kemampuan ni, kita akan cuba untuk lepaskan dia. Sama ada dengan wang ringgit kita menggunakan undang-undang ke, maka kita kena bantu dia. Kita kena usaha. Itu termasuk dalam arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu, kalau nak tebus tawanan, okey, bayar berapa? Maka kita kena tebus. Itu seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya rasa saya tak perlu panjangkan sebab kita pun faham. Hadis ni jelas, mudah untuk difahami. Sekali lagi, sampai hadis keempat, Nabi mengulang tentang menziarahi orang yang sakit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada hadis yang kelima. Okey, setakat ni 4 hadis pertama yang kita telah pun sama-sama mengetahui terjemahan hadis itu. Ada sebarang persoalan, ada ada apa-apa pertanyaan, boleh ikuti. Jumpa tak hadis tu dalam kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan dan puan-puan? Tak apa, nanti cari. Nanti cari, insya-Allah boleh jumpa. Baik, saya lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang kelima dalam bab ini. Hadis yang kelima adalah hadis yang datangnya daripada Thauban radhiyallahu anhu. Okey, Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu, dia kata dalam hadis ni kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya, yang bermaksud sesungguhnya, jika seorang Muslim apabila dia menziarahi saudara Muslimnya yang lain, maka dia akan terus berada fi khurfatil jannah. Khurfatil jannah ni seperti mana makna dia berada dalam kebun-kebun syurga sehinggalah dia kembali hatta yarji. Okey. Dalam hadis ni mula-mula Nabi tak menjelaskan apa istilah khurfatil jannah. Okey, cuma Nabi kata begini, mula-mula Nabi kata mana-mana orang Muslim kalau dia pergi menziarahi Muslim yang lain yang sedang sakit itu, hadis ni dia tak sebut sakit ke ataupun dia sihat, tapi ziarah. Tapi kalau kita baca hadis ini, Imam Nawawi letak dalam bab sakit. Maksudnya, kalau kita pergi ziarah mana-mana orang yang sakit, sebenarnya lama mana kita berada di tempat orang yang sakit tu, sebenarnya seolah-olah kita sudah berada di khurfatil jannah. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu khurfatul jannah?
Nabi jawab adalah janaha. Nabi kata hasil-hasil dalam kebun syurga. Maknanya kalau kita pergi ziarah orang sakit, sebenarnya itu adalah kebun syurga. Contohnya kalau kita ziarah kawan kita sakit, sahabat kita sakit, maka kita sedang berada di mana? Kita seolah-olah sedang berada di kebun-kebun syurga. Kalau kita balik, tak adalah kita berada di kebun tu dah. Ini hadis yang menunjukkan kelebihan bagi menziarahi orang yang sakit, seolah-olah dia berada di dalam kebun syurga yang sudah ada buah-buahannya. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Adakah selama ini kita mengetahui bahawa pada menziarahi orang yang sakit itu seperti kita pergi, kita berada di dalam kebun-kebun syurga? Kalau hadis yang 4 yang pertama tadi, kita dapat tahu salah satu tuntutan, salah satu tanggungjawab kita kepada orang yang beriman, kepada orang Islam adalah ziarah. Itu tajuk pertama, iaitu tanggungjawab. Yang kedua ni adalah kelebihan yang kedua ni adalah dia termasuk di dalam kebun-kebun syurga. So fikir-fikirkan. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kelima yang kita baca ni adalah hadis riwayat Muslim. Okey, tuan-tuan, saya kalau sebut dari sudut pengajaran, saya yakin tuan-tuan tahu kan nak kena buat apa daripada hadis kelima ni. Kita tahulah kan tuntutan pergi ziarah orang yang sakit, lepas tu pahala yang kita dapat ini pahalanya sangat besar seperti mana kita berada dalam kebun-kebun syurga yang sudah mempunyai buah-buahan yang sudah pun masak. Dalam hadis juga menunjukkan bahawasanya salah satu jalan yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga, yang boleh bawa kita dekat dengan syurga adalah menziarahi orang sakit. Hadis tadi itu nak kata orang tu masuk syurga seolah-olah dia sudah berada di taman syurga. Tuan-tuan, seronok tak ziarah orang sakit? Ada kelebihan dia. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, nanti saya akan jawab beberapa persoalan daripada pihak yang bertanya soalan. Baik, tuan-tuan dan puan, hadis yang kelima dah selesai. Kita pergi kepada hadis yang keenam. Semua sekali ada 7. Kita baca lagi 2 hadis, 7. Lepas tu kita buat kesimpulan. Lepas tu kita senaraikan pengajaran mana-mana yang belum lagi kita selesaikan. Kemudian kita jawab mana-mana persoalan yang ada. Okey, kita pergi kepada hadis yang keenam. Kita pergi kepada hadis yang keenam dalam bab 144. Okay. Hadis yang keenam ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis yang datangnya daripada Sayyidina Ali. Kalau hadis keempat tadi dari Thauban, hadis kelima tadi daripada Thauban radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang keempat tadi daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang ketiga dan kedua daripada Abu Hurairah. Kalau hadis yang pertama datangnya dari sahabat namanya Al-Bara bin Azib. So kita dah jumpa dah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sayyidina Ali didengar sendiri. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Tidaklah mana-mana seorang Muslim dia menziarahi seorang Muslim yang lain pada pagi hari, melainkan akan dibacakan
salawat ke atasnya oleh 70,000 malaikat sehinggalah sampai waktu petang. Okay, hadis ni Nabi SAW bersabda, kalau kita menzarahi orang yang sakit pada waktu pagi, Allah akan memerintahkan, akan ada 70,000 malaikat akan bersalawat. Maknanya malaikat akan mendoakan kita sampai waktu petang. Menziarahi orang yang sakit. Contoh, hari ini tuan-tuan nak menzarahi seorang sahabat yang sedang berada di IJN contoh. Pagi ni, lepas habis kelas ni terus pergi contoh. Maka kita pergi saja, niat kerana Allah, memenuhi tadi hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 tadi, termasuk dalam perintah Nabi, hak seorang Muslim, maka Allah akan memastikan 70,000 malaikat akan salawat, akan doa ke kita sampai waktu petang. Okay, lepas tu Nabi ulas lagi. Dan sekiranya dia menzarahi pada waktu petang pula, melainkan akan dibacakan salawat oleh 70,000 malaikat sampai waktu pagi. Kalau kita ziarah petang, contohnya pagi ni tak sempatlah, kan nak pergi ziarah, ziarahlah waktu petang. Maka 70,000 malaikat akan bersalawat kepada kita, maknanya mendoakan kita sampai waktu pagi. Lepas tu sabda Nabi SAW lagi, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan ia akan mendapatkan kebun buah-buahan di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. So hadis ni mengukuhkan lagi, menegaskan lagi akan keperluan kita menziarahi orang yang sakit. Tuan-tuan tidak mahukah, kita tidak mahu ke malaikat, 70,000 malaikat mendoakan kita? Kalau kita ziarah waktu pagi, dia doakan kita sampai waktu petang. Kalau kita pergi waktu petang, dia doakan kita sampai waktu pagi. Dan tak mahukah kita mendapatkan kebun buah-buahan di dalam syurga? Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini sahih kata para ulama. Hadis ini juga sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ada juga dalam riwayat Ibnu Majah. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, daripada hadis ini apa yang kita dapat belajar? Yang paling kita dapat belajar memang tuntutan kelebihan ziarah orang sakit lah. Okey, di antara lain yang kita dapat belajar di sini adalah rupa-rupanya ada para malaikat ini yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk mendoakan orang sakit je. Ada malaikat yang jaga awan, yang mururkan rezeki, yang cari orang pergi majlis ilmu kan. Malaikat ada banyak tugas dia. Tapi di antara malaikat ada tugas dia buat apa? Berselawat kepada orang yang menziarahi orang-orang yang lain. Sakit ke, dia tak sakit ke, dia pergi ziarah. Dia dapat. Tugas para malaikat. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahawasanya, kata para ulama hadis ini menarik tau, sebab hadis ini menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya tak dapat dipisahkan dengan makhluk-makhluk yang berada di alam ghaib. Seperti apa? Seperti para malaikat. Dan kita ziarah manusia, tapi malaikat pun mengambil peduli. Kita ada hubungan sebenarnya di antara alam ghaib dengan alam yang nyata. Kemudian kita dapat belajar dekat sini, tuan-tuan dan puan, para malaikat, adanya para malaikat yang mendoakan orang yang sakit. Ini kita telah jelaskan tadi, dan dalam masa yang sama, kenapa Nabi kata kalau dia ziarah waktu pagi, kenapa Nabi kata dia ziarah waktu petang?
Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Okey. Antaranya mungkin antaranya para ulama mengatakan bahawa kenapa pergi pagi, kenapa pergi petang? Salah satunya mungkin untuk menjaga kepada pertama, mungkin waktu itu paling sesuai. Pagi ni mungkin tak sesibuk macam tengah hari. Mungkin tengah hari tu doktor nak datang ziarah ke, mungkin dia kena makan ubat sampai dia tertidur ke. Mungkin kalau tengah hari tu dia nak tidur lepas dia makan ubat ke, kan dia perlu rehat. Tapi kalau pagi, kalau petang ni mungkin waktu-waktu yang sesuai untuk diziarahi. Ala kulil hal, walau bagaimanapun, tak mestinya mesti kena pagi dan mesti kena petang. Bergantung kepada kondisi pihak orang yang diziarahi. Mungkin dia minta kita, mungkin dia available pada waktu tengah hari. Boleh kita ziarah dia. Mungkin bagi dia malam, kita boleh ziarah dia malam. Mungkin. Okey, dalam masa yang sama menunjukkan Allah Ta'ala ni, dia punya nak kempen kita ni, punya nak suruh kita ziarah orang sakit ni. Dia sebut, kalau kau tak sempat pagi, kau pergilah petang. Allah Ta'ala tidak hadkan. Malaikat yang doakan tu, siapa pergi pagi je, petang tak dapat. Tak ada. Allah ni dia maha rahmatnya luas kan. Mungkin ada orang dia bekerja pagi, tak sempat nak ziarah pagi. Dia boleh menziarah lepas dia balik kerja, petang, dia dapat pahala datang waktu petang. Tapi kalau tuan-tuan boleh pergi pagi, pergi, petang pun pergi, selama satu harilah 70,000 malaikat mendoakan kita mendapat pengampunan, mendoakan kita kepada Allah SWT. Baik, kita terus kepada hadis yang terakhir ya. Hadis yang ketujuh untuk bab ini. Hadis ketujuh ni, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat lain pula, namanya adalah Anas radhiyallahu anhu. Okay, daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, dia kata, Nabi SAW pernah mempunyai seorang belia di kalangan orang Yahudi. Nabi SAW, dia ada staff lah. Maksudnya Nabi ni dia ada orang yang pernah bertugas dengan Nabi ni, yang dia bekerja dengan Nabi ni, dia ni adalah anak orang Yahudi. Dia adalah anak orang Yahudi. Kemudian Anas kata lagi, dia kata satu ketika anak muda tu dia jatuh sakit. Nabi buat apa? Dia orang Yahudi Tapi Nabi buat apa? Nabi SAW pergi ziarah. Maknanya Nabi ni, dia bukan suruh kita buat je ziarah tu, tetapi Nabi sendiri dia buat. Nabi pergi ziarah. Maka waktu Nabi ziarah tu tuan-tuan, Nabi duduk betul-betul dekat kepala orang yang sakit tadi tu. Kepala siapa? Anak muda orang Yahudi ni. Dalam masa yang sama sebenarnya, waktu Nabi ziarah tu, si bapa kepada budak ni ada kat situ. Apa Nabi buat ketika Nabi ziarah? Nabi kata kepada budak lelaki itu, Nabi kata, Aslim. Nabi kata, masuklah Islam. Budak ni, apa dia buat? Dia tengok ayah dia, yang masa tu ayah dia tu ada dekat situ. Ayah dia buat apa? Apa reaksi ayah dia kepada perintah Nabi SAW ini? Ayah dia kata, Ati' Abul Qasim. Tengok orang Yahudi ni, dia kata apa? Dia kata pada anak dia tadi, yang anak dia tengok bapak dia kan, sebab bapak dia ada kat situ. Maka bapak dia kata apa? Ta'atlah apa yang Abul Qasim tu minta. Abu Qasim ni adalah gelaran kepada Nabi, namanya adalah Abu Al-Qasim. Sebab Nabi ada anak, seorang anaknya nama Al-Qasim. Sebab Nabi digelar Abu Al-Qasim. Maknanya Nabi kata, ikut Abu Al-Qasim tu minta kau buat apa.
Lalu budak tu buat apa dalam hadis Nabi SAW? Fa aslama, dia pun masuklah Islam. Kemudian Nabi SAW, lepas dia balik ziarah tu, Nabi doa, Nabi keluar daripada menziarahi. Maksudnya setelah Nabi selesai ziarah anak muda orang Yahudi tadi yang telah masuk Islam tadi, Nabi pun kata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak itu daripada api neraka. Kenapa Nabi puji Allah budak itu selamat daripada api neraka? Kerana dia telah masuk Islam. Dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis yang ketujuh ni, cerita Nabi ziarah orang Yahudi ni, anak orang Yahudi ni, Al-Imam An-Nawawi meletakkan di bawah bab 144. So apa yang kita dapat belajar daripada hadis ni? Kalau kita belajar hadis ni, kita dah nampak dah kan isyarat dan menunjuk bahawa bolehlah ziarah orang yang bukan Islam. Hadis ni apa pelajaran dia? Okay, nombor satu, kita dapat belajar tak salah ya, maksudnya boleh kalau kita ada pekerja, maksudnya kita boleh upah orang yang dia bukan Islam yang boleh bagi khidmat kepada kita. Kalau ditanya, boleh ke gajikan orang yang bukan Islam? Jawapan dia boleh lah. Sebab dalam hadis ni pun Nabi memang ada orang Nabi bagi kerja dekat dia. Dia adalah orang Yahudi, anak muda Yahudi, menunjukkan boleh. Tuan-tuan nak ambil driver ke, tuan-tuan nak jadikan dia sebagai pegawai peribadi tentera perempuan ke, boleh dibenarkan. Cuma yang tak boleh benarkan, kata para ulama hadis, kalau kita dia dalam perang, ada beberapa perkara lah, minta bantuan para kafir ni, yang tu masuk dalam benda yang dilarang lah. Tapi secara umum boleh. Kalau ambil orang bukan Islam sebagai staff, sebagai pekerja, nak upah dia buat kerja sebagainya, boleh. Okay, nombor dua kita dapat belajar dekat sini, hadis ini menunjukkan bahawasanya kita dibolehkan menziarahi ahlul kitab, orang yang bukan Islam, okey, jika memang ada, kalau kita macam kita rapat dengan orang tu, kita boleh dakwah dia, iaitu sangat-sangat digalakkan. Maksudnya kita boleh ziarah. Contohnya kita ada kawan sepejabat dengan kita, jiran kita, dia sakit, kan? Tapi kita rapat dengan dia, dia orang yang open-minded, kan, berfikiran terbuka. Kalau kita boleh dakwah dia masuk Islam, itu sangat baik. Okey. Jika tidak mampu, maka inilah yang kena tengok. Kalau dia termasuk dalam jiran kita, kalau kita ada ruang, diharuskan untuk kita pergilah. Tapi kalau kita boleh lagi gunakan kesempatan tu untuk dakwah dia, itu memang lagi terbaik. Okay, yang ketiga, dekat sini kita dapat belajar, Islam ni bukan satu agama yang tak ada, bukan satu agama yang tak mengambil peduli orang-orang yang bukan Islam. Tak. Hadis tadi menunjukkan Nabi sendiri prihatin tentang orang-orang yang bukan Islam, Ahlul Zimmah. Macam tempat kita memang Ahlul Zimmah lah, orang bukan Islam, tapi dia orang yang hidup dalam negara Islam, kan? Kita dibenarkan untuk berlaku baik. Bahkan mungkin sebab itu mereka tengok bagus orang Islam ni. Selama ni mungkin kita kata Islam ni jahat, Islam ni kasar, Islam ni bengek, Islam ni, tiba-tiba tak pun, baik dia, ziarah dia. So kat itu satu perkara yang boleh kita teruskan. Okey, kemudian dekat sini kita dapat belajar dekat sini juga, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan bahawasanya kalau dia masuk Islam saja, walaupun dia kecil, Allah selamatkan ia daripada api neraka. Lelaki budak tadi tu dia faham apa yang Nabi perintahkan dan apa yang dia sedang anuti itu, maka Allah memberi kelebihan dia selamat daripada api neraka. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan,
apa yang kita dapat belajar daripada hadis ni? Yang last kali kita dapat belajar apa? Kenapa Nabi keluar daripada rumah budak itu? Nabi mengucapkan rasa syukur tentang budak itu selamat daripada api neraka, menunjukkan juga bahawasanya Nabi ini seorang Rasul yang dia memang seboleh-bolehnya dia nak, memang bukan sebolehnya lah, memang tugas Nabi ini nak bawa orang jangan masuk neraka sebenarnya. Sebab tu Nabi suruh dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia jauh daripada neraka. Sebab itu Nabi ambil kesempatan dakwah dia, ajak dia masuk Islam. Lepas tu Nabi doakan dia, sekali puji bagi Allah dan selamatkan dia daripada neraka, menunjukkan bahawa Nabi ini mengambil peduli tentang umatnya, untuk jauhkan umatnya daripada api neraka. Baik tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dah selesai 7 hadis di bawah bab 144. 144. Okey, saya ulang kembali 7 hadis tadi secara ringkas saja. Okey. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua adalah hadis, kedua hadis ini menunjukkan bahawasanya salah satu daripada 6 ataupun salah satu daripada 5 hak kita kepada orang Islam yang lain adalah menziarahi orang yang sakit. Lepas tu hadis yang ketiga, hadis yang Allah berfirman kepada anak-anak Adam di hari akhirat, menunjukkan bahawa ada kebaikan yang besar, ganjaran yang besar pada menziarahi orang sakit. Sehingga kan Allah mengemukakan persoalan tentang kenapa tak ziarah orang yang sakit. Okey. Yang berikutnya, hadis yang keempat. Kita dapat mengetahui hadis yang keempat daripada Abu Musa ni juga menunjukkan bahawasanya ada kekesan yang kuat kepada menziarahi orang yang sakit. Okey, hadis yang kelima, menziarahi orang yang sakit ni seolah-olah kita sedang berada di kebun buahan di dalam syurga yang buah-buah itu sudah ranum, sudah masak. Okey, itu hadis yang kelima. Kemudian hadis yang keenam adalah kelebihan menziarahi orang yang sakit ni 70,000 malaikat mendoakan orang yang sakit. 70,000 malaikat mendoakan orang yang menziarahi orang yang sakit pagi ataupun waktu petang. Dan yang ketujuh tadi adalah hadis menunjukkan bahawasanya kita dibolehkan menziarahi orang yang bukan Islam dalam yang sakit sebagai tanda kita berbuat baik kepada mereka, dengan tujuan untuk berdakwah lagi sangat digalakkan untuk kita menziarahi orang yang sakit walaupun dia bukan Islam. Baik, selesailah 7 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 144 yang merupakan bab yang pertama Al-Imam Nawawi letakkan sebelum kita sampai kepada bab orang yang nanti kita belajar, bab orang yang sedang nazak nak kena buat apa dekat dia. Orang yang apabila contohnya mata dia terbuka ketika mati, nak buat apa pada dia, dia dah mati, kita nak baca doa apa pada dia, iaitu termasuk di dalam bab yang kita akan pelajari insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, saya buka kepada persoalan. Saya tengok dulu soalan dekat ruangan chat ya. Kak Mazina mungkin boleh bacakan Kak, soalan apa dekat chat tu? Kita tengok soalan dekat ruangan chat tu. Sekejap ya. Saya tengok soalan ni. Saya okey, saya ada soalan ni sekejap ya. Soalan satu soalan ya. Dia kata daripada Puan Zainab mengatakan
boleh tak share doa umum untuk dibaca ketika menziarah orang sakit? Okey. Tuan-tuan dan perempuan ya. Oh ya, saya tutup suara, maafkan saya. Okey, sekejap patutlah tak angkat. Okey. Macam ni, tuan-tuan dan perempuan ya. Untuk doa umum menziarah orang sakit, nanti kalau ada kitab Riyadhus Salihin, saya minta tuan-tuan baca bab 145. Dalam Riyadhus Salihin, bab selepas bab kita belajar ni ada doa orang sakit. Rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin ya. Bab ni, bab yang selepas dia, bab yang ke-145. Baik. Kemudian ada, okey, tak ada dah soalan. Okey, Kak Mazilah ada apa-apa lanjutan? Sebab tadi Ustaz suruh saya baca, saya tak boleh baca Okey, sebab betul. saya tak boleh nak unmute. Tadi Okey. mula-mula asal Puan Liza memang dah buatkan saya jadi co-host. Tapi tadi line saya terputus, Ustaz. Bila saya masuk balik, saya dah tak jadi co-host. Tapi okeylah. Mohon Alright. ampun. Okey, mohon ampun. It's okay, Ustaz. Okey. Jadi sebenarnya macam Ustaz cakap ya Ustaz, some of the kitab-kitab yang lain, yang printed dengan yang lain, nombor babnya lain. Jadi kalau kitab yang KBC saya ni, yang doa tadi tu memang just next after this class lah. Ya, Betul. kita punya Okey. selepas ni je kita akan belajar doa-doa untuk orang sakit. Sama juga dengan kitab yang printer yang lain. Itu saya Ustaz. Kalau yang KBC kat ya? Saya punya KBC Ustaz. Kalau Dia KBC adalah, tu dia ada berapa bab hadis 14. semua? Sama. Dia ada 7. Yes. Sama. Dia ada Everything is the 7 same. hadis. Semua sama Ustaz. Okey, cuma bab Yes, nombor bab sahaja lain. Okey, itu jilid ke berapa? Jilid kedua. Jilid KBC. kedua. Jilid kedua. Jilid kedua, bab 14. Kalau bab 1 bab apa? Kalau bab 1 jilid nombor 2. Dia ni jilid nombor 2. Jadi Ustaz nak tengok apa sekarang? Kalau jilid nombor, okey, maksud dia macam ni, kemungkinan dia susun bab tu ikut jilid yang dia cetak. Correct. Kalau ikut ni jilid 2 dia Ustaz, dia punya bab pertama dia adalah keutamaan salam dan perintah untuk memperluaskannya. Ya, itu bab nombor apa tu? 131. Nombor 1 jilid 2 of KBC. Ya, ini menunjukkan bahawasanya kitab tu dia tulis bab ikut jilid. Okey. Ya. Akak ada jilid 1? Ada jilid 1? Ada. Dia satu buku Ustaz. Dia dalam satu buku ni ada 2 jilid. Okey, cuba akak tengok jilid 1 bab akhir bab apa? Bab ada tidur tak? Okey, hold on. Dia bab 129. Bab apa? Bab tidur. Mimpi dan yang berkaitan dengannya. Okey, betul. Kalau ikut susunan Riyadhus Salihin memang macam tu. Kalau ikut Riyadhus Salihin, kitab asal Arab dia, bab cerita tentang mimpi tadi tu. Bibi. Tolong buka pintu, Bi. Sorry. Ya, Ustaz. Kalau ikut bab dalam Riyadhus Salihin tu, itu bab nombor 129-30. Ya. Jadi jawapan dia, dekat KBC tu, dia susun bab tu, dia tak sambung nombor bab tu daripada jilid 1. Dia macam dia mula dengan bab baru. Okey. Okey. Ya. So jadi maknanya kalau ikut ya KBC ni jilid 1 dia adalah bab 1 hingga bab 129 Ustaz. Betul. Kalau sorry memang macam tu. Jadi kalau akak sambung dia, jilid 2 kitab salam kan? Yes. Jilid kitab salam tu sepatutnya bab 131. Kalau disambung daripada kalau disambungkan lah. Yes. Kalau disambungkan, nanti bab yang kita belajar pagi ni bab yang ke-144. Okey. Faham Ustaz. Okay. Ya. Okey. Faham Ustaz. Sebab tu dia nombor 14 kan? Ya, Ustaz, betul. Faham Ustaz. Ya. Okey. So ada apa-apa penambahan? Tidak apa penambahan, saya hanya nak beritahu Ustaz, bulan Mac kelas kita adalah samalah, maknanya kelas minggu pertama dan minggu ketiga kan Ustaz. So sebenarnya kita plan nak buat satu kelas secara fizikal dengan Ustaz. Ya. Jadi kalau ikut bulan Mac adalah pada 3 hari bulan dan 17 hari bulan. Tetapi mungkin 17 tu saya tak ada kerana saya insya-Allah saya akan mengerjakan umrah.
Okey. Jadi tak apa dulu Ustaz. Buat masa ni kita buat Zoom dulu. Jadi 3 dan 17 hari bulan Mac kita buat Zoom dulu. Okey, Sebab baik. sebab ada 3 hari bulan tu saya kena jaga mak dan 17 tu saya pergi umrah. Jadi Okey, kita boleh. nak buat fizikal, nanti kita bincang kemudian Ustaz ya. Boleh Kak, boleh. Okey Ustaz ya. Jadi sebelum mengakhiri kelas kita, saya jumpa Ustaz untuk membaca doa dan saya ucapkan jazakumullah kepada Ustaz dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Silakan Ustaz. Baik.